Dah boleh? Okey, media. Ready? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua petugas media yang hadir pada petang ini. Kita di peringkat bilik gerakan utama N09 Pepatang, mohon ampun maaf kerana kita reschedule daripada jadual kerana pagi tadi pergerakan kempen jauh sedikit daripada kawasan, jadi kita schedulekan ke 2:30 petang. Tapi insyaAllah besok kita akan teruskan kempen kita ataupun sidang media kita pada jam 10:30 di sini seperti biasa jadual, insyaAllah. Okey, bersama-sama dengan saya pada petang ini Saudara Raja Syamil Zaman selaku Ketua Bilik Gerakan dan Susah Cabang, Tok Saipul selaku Ketua Kampung bagi Sawah Sepadan di Sawah Sepadan Blok COJ, Ketua Blok Saudara Ridwan, Blok apa tu? Blok C, dan juga Ketua Blok O Saudara Saidin, Saudara Saidin. Hari ini isu yang saya akan ketengahkan adalah terkait daripada apa yang telah saya lancarkan semalam berkaitan tekad untuk permatang oleh Pak Ya dalam diri pastikan bahawa slogan kita permatang, permata Selangor ini berhasil. Ini saya nyatakan berkaitan dengan tekad yang kedua, iaitu merancangkan ekonomi rakyat menerusi inovasi keusahawanan. Merancangkan ekonomi rakyat menerusi inovasi keusahawanan. Saya bacakan kenyataan media yang telah ada dekat sini. Nanti selepas daripada kenyataan saya bacakan ini, insyaAllah boleh tajikan soalan dan insyaAllah saya akan sebarkan kenyataan ini melalui grup WhatsApp kepada setiap media yang ada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Saya Muhammad Yahya Ahmad Sahri atau lebih dikenali di mesra dikenali sebagai Pak Ya, dilantik dan diamanahkan sebagai calon Pakatan Harapan Pilihan Raya Umum Negeri Selangor, iaitu Piadu bagi Dewan Negeri Selangor ke-15 bagi N09 Permatang. Terima kasih saya ucapkan sekali kepada pengurusi Pakatan Harapan dan juga Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden serta semua pimpinan Pakatan Harapan, terutamanya Barisan Majlis Pimpinan Pusat, keadilan di atas kepercayaan yang diberikan. Terima kasih juga buat sokongan pimpinan cabang, ranting, sahabat-sahabat pimpinan Barisan Nasional, bahagian cawangan di Tanjung Karang serta teman-teman dan keluarga semua. Komitmen Pak Ya membela ekonomi pesawah. Ini terangkum dalam tekad merancangkan ekonomi rakyat. Saya nyatakan yang pertama hari ini dalam sidang media ini berkaitan dengan komitmen Pak Ya membela ekonomi pesawah. Dan saya sebutkan tadi bersama-sama dengan saya daripada Ketua Kampung, salah seorang daripada Ketua Kampung, daripada Blok COJ dan juga 2 Ketua Blok. Ada ramai lagi sebenarnya. Nanti dia tak masuk TV kalau bawa semua. Okey, Pak Ya komited dalam membela nasib pesawah yang kini dihimpit dengan kos pengeluaran yang meningkat sekaligus menjejaskan pendapatan dan juga memberikan impak kepada kos sara hidup keluarga pesawah. Hasil sesi sumbang saran bersama dengan pesawah di Permatang, maka Pak Ya bertekad menangani kemelut yang melanda pesawah dengan membawa isu ini ke pengetahuan pihak kerajaan pusat, khususnya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Menginsafi bahawa pengeluaran padi dan beras tempatan merupakan aspek keterjaminan makanan, food security, negara yang utama, maka sewajarnya aktiviti penanaman padi diberikan perhatian agar ia terus berdaya maju dan mampan. Demi meningkatkan ekonomi pesawah, maka Pak Ya telah menyarankan, kepada kerajaan. Yang pertamanya, program pemulihan ini bagi mempertingkatkan hasil sawah dan juga petani ini. Pertamanya, program pemulihan tanah pesawah perlu dilaksanakan demi meningkatkan produktiviti pesawah. Yang kedua, meningkatkan subsidi padi kepada pesawah. Yang ketiga, meningkatkan subsidi baja kepada pesawah.
Itu 3 saranan, 3 saran daripada Pak Yah berkaitan dengan untuk meningkatkan hasil sawah. Sebabnya bagi makluman tugas media yang hadir pada petang ini dan semua yang mengikuti live sidang media ini di FB, di IG dan juga di TikTok, sawah padi ini sangat penting, khususnya bagi penduduk Tanjung Karang, kerana ia pengeluaran ataupun jelapang padi utama bagi makanan orang di Selangor dan seluruh negara. Dan juga di peringkat negara juga sendiri, kalau kita baca bahawa Malaysia hanya berjaya untuk mengeluarkan 30% dari keseluruhan makanan utama kita ni. Jadi ini sangat penting kepada kita. Jadi pesawah-pesawah dalam keadaan ini dia terhimpit kerana kos bahan, kos benih dan juga hasil pula berkurangan. Tetapi untuk ada kaedah untuk menangani itu. Jadi pertama, setelah ada runding saran dan juga beberapa mendapatkan input-input daripada ketua-ketua blok dan juga petani-petani, menyarankan kepada 3 perkara utama. Yang pertamanya adalah program pemulihan tanah. Program pemulihan tanah ini penting kepada pesawah sebab sawah ini dia gunakan tanahnya tidak berhenti. Dia tak berhenti, dia tak ada rehat. Jadi sudah tentulah daripada sudut kandungan, daripada apa yang ada dalam sawah itu, lama-lama dia akan berkurang. Perlu pemulihan ni perlu dilaksanakan dan dia menelan belanja atau kos yang tinggi. Sawah tidak mampu maknanya untuk menanggung setiap kali daripada untuk pemulihan ni. Jadi kerajaan kena serius untuk daripada soal pemulihan tanah sawah. Yang keduanya saya sebut tadi dengan peningkatan subsidi padi kepada sawah. Betul, ada subsidi kepada padi dan sebagainya, tapi perlu ditingkatkan. Kalau tidak, pesawah menuntut untuk harga secara terbuka di pasaran. Sudah tentulah dia akan menjadi satu impak yang berbeza nanti kalau harga padi ini dibuat secara terbuka tanpa ada kawalan. Yang ketiga, peningkatan kepada subsidi baja. Sebab ini antara bahan utama untuk meningkatkan pendapatan. Tanpa ada subsidi daripada baja-baja, bukan subsidi saja. Sebenarnya pesawah nak minta saranan mereka bukan saja subsidi, tapi baja yang berkualiti sesuai dengan padi dan juga keadaan tanah mereka. Jadi itu antaranya yang saya nyatakan. Dan terima kasih banyak. Itu kenyataan media yang saya keluarkan. Muhammad Yahya Mat Sari, calon nombor 1 Pakatan Harapan bagi N09 Permatang. Terima kasih banyak. Kalau ada soalan. You. Betul? Betul. Memang tidak mencukupi. Kalau tanya dengan pesawat, dia memang jauh daripada. Kalau purata pendapatan pesawah ini, kalau nak dikira, dia bagi dia 1 tahun 2 kali. Maknanya kalau kita 6 bulan, walaupun dia 4 bulan dia dah boleh, tapi kena rehat sekejap, berhenti dan sebagainya. Kalau hasil mereka dalam sekitar puratanya 4 ke 5 tan, kalau kita bagikan setahun, pendapatan mereka kurang daripada RM200 sebulan. Itu pesawah. Maknanya jauh daripada taraf B40 sebenarnya pesawah-pesawah ni. Tak sampai 200 pun kalau sawah-sawah mereka yang ada, kecuali mereka menjadi pesawah yang terpaksa bekerja, pelbagai kerja lah. Pagi masuk sawah, petang ambil upah, dia berniaga jual air tebu dan sebagainya, baru dia boleh menampung. Realitinya kalau dia hanya bergantung kepada hasil sawah memang tidak mencukupi. Sebab itulah mereka dalam keadaan tertekan. Okey, kerajaan memang daripada dulu memang ada bagi bantuan benih, betul. Nanti saya boleh minta komen daripada pesawah-pesawah ni, betul ada. Tetapi daripada segi kualitinya, kualiti benih ini sentiasa dipertikaikan oleh pesawah-pesawah kerana kualitinya yang rendah. Bila kualiti benih itu rendah, dia sudah menunjukkan daripada segi hasil tanaman itu yang rendah, hasilnya juga akan rendah. Jadi ini yang dituntut oleh petani supaya hasil benih yang dibekalkan kepada mereka mesti
benih yang ada kualiti. Pada mereka di kawasan sawah sepadan ni yang lebih kurang dalam 1,000 berapa Tok? Kalau di sawah sepadan 1,900 hektar. 1,900 hektar, yang maknanya pesawahnya lebih kurang 600 orang petani yang terlibat 1,900 hektar dengan 650 lebih kurang untuk keseluruhan petani sawah yang terlibat. Ini mereka, apa yang mereka inginkan, kalau dapat padi, benih padi daripada sawah sepadan ditanam di sawah sepadan. Itu lebih kurang nanti kita minta komen daripada pesawah itu sendirilah kan. Itu ada lain yang yep. Okey. Perdana Menteri mendapat ini daripada Kementerian Pertanian dan juga Jaminan Makanan. Betul, ada nak sebut berkaitan dengan satu 3 musim untuk 2 tahun dan sebagainya. Ini yang kita nak minta supaya pihak Kementerian Pertanian dan juga Kejayaan Makanan ini dia lihat betul-betul mendapatkan input direct daripada petani, supaya kajian dan juga hasil selidik mereka itu tepat kepada sasaran, supaya tidak, sebab selama ni apa yang dilaksanakan banyak perkara yang kurang tepat. Mungkin itu satu perkara. Yang keduanya, daripada mungkin latihan daripada kepada petani-petani juga perlu dipertingkatkan. Lebih-lebih sekarang ni kita banyak menggunakan kaedah digital. Kita sekarang ada drone, kita juga ada pelbagai, maknanya ini juga kena diberikan kepada petani-petani. Itu masuk daripada petani-petani, itulah yang kehendak mereka, supaya hasil apa yang dikehendaki oleh Perdana Menteri itu untuk mempertingkatkan hasil. Hasrat Perdana Menteri maksudnya dia nak 2 tahun itu 5 kali. Hasratnya supaya pendapatan itu meningkat. Tetapi kalau asas dia tu kita tidak tepat, dia bukan sekadar dia punya hasilnya kurang, kos meningkat. Nanti kita boleh juga dapat komen daripada pesawat apa yang mereka rasakan. Betul, cadangan tu betul daripada subirangan, tapi apa yang sebab pernah berlaku benarnya perkara ni, kan? Ada lain? Kalau tak ada, ya? Ada, itu memang ada. Itu memang ada. Itu memang, saya nanti minta Tok Saiful ni untuk berikan sedikit komen. Pertamanya tentang bilangan petani, pesawah dan juga benih, baja dan juga daripada racun serangga. Sikit Tok Saiful. Ini boleh ambil komen sedikit. Ini adalah Ketua Kampung Blok COJ Sawah Sempadan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Salam, Ketua Kampung Blok COJ. Kalau di Sawah Sempadan ni merangkumi blok. So blok tu daripada A sampai ke Z. Jadi A sampai Z tu biasanya 4 blok atau 2 blok atau 3 blok satu kampung. Jadi dalam sawah yang terlibat di dalam Sawah Sempadan Tanjung Karang seluas 1,900 lebih hektar. Sebab sebelum ini saya memang bekerja di lembaga berkebun padang, jadi fahamlah benda-benda macam ini. Jadi seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Haji tadi, benar bahawasanya pesawah-pesawah ini bukan tiada hasilnya ada, tapi tidak boleh merangkum dan menguntungkan. Kalau investnya, defisitnya kurang. Kalau dahulu memang pendapatannya kurang, tapi kos kurang. Sekarang pendapatannya kurang, tapi kos meningkat. Ini yang perlu kerajaan bantu dan kerajaan bagi. Walau macam mana pun, seperti kerajaan sekarang, kerajaan Madani, seperti yang kalau sebelum raya itu telah diumumkan memberi insentif sebanyak 10 juta untuk keseluruhan seluruh negara, itu lepas itu 60 juta. Betul, petani Tanjung Karang terlibat sama. Tetapi terlibatan untuk petani-petani yang di Sawah Sepadan itu terlampau sedikit. Kita di Sawah Sepadan ada 1,900, petani lebih kurang 600 orang lebih kurang. So hitung panjang kita hanya dapat tambahan sebulan sebanyak di bawah 200, 3 bulan. So setiap petani hanya mendapat keseluruhan dalam 1,100 setengah tahun, maknanya sebulan 200.
berbanding dengan pendapatan yang kita dapat ataupun kos yang kita tanggung meningkat, bukan 100%, mungkin sampai 200%. Contoh dulu harga padi 1 tan baru RM800, tetapi kos dari segi pembuatan padi ini tak sampai pun 1.000 dalam satu hektar. Tetapi sekarang hasil padi meningkat, harganya 1.200. Tetapi kos yang saya kata 1.000 tadi sekarang dah meningkat hingga 3.000 setiap satu lot. Jadi tuan-tuan bayangkan, di mana kita ni, betul kata Tuan Haji tadi, pendapatan tak sampai 200 sebulan. Jadi hitung panjangnya masih lagi di dalam pendapatan bawah B40 macam itulah. Jadinya yang diperlukan ataupun subsidi itu kalau boleh ditambah, pertama dengan pemulihan tanahnya, kedua dengan pembajaan dan pengurusannya, dan ketiganya penyelesaian atau penjagaan racun rumput segala seperti yang Tuan tanyakan tadi. Itu sedikitlah Tuan. Terima kasih. Okay. Yeah. Alright. Nak ulas sikit yang ziarah pagi tadi. Ya. Okay, yang ini okey settle Okay, kita blok puas hati Okey, terima kasih banyak juga Tok Saiful Bahari yang telah mengulas isu ini. Petani dan pesawah dia tidak akan berakhir tanpa komitmen penuh daripada pihak Kementerian Pertanian, daripada agensi-agensi di bawah Kementerian Jabatan Pertanian, LPP, Nafas, PPK sendiri yang ini dia tak boleh selesai tanpa ada komitmen sungguh-sungguh. Jadi kita harapkan insya-Allah payah calon bahagian 09 sekiranya dipilih kan, kita akan bawa suara ini terus kepada Perdana Menteri, duduk dengan Perdana Menteri supaya mereka dengar terus daripada suara pesawah-pesawah dekat sawah sepadan itu yang kita harapkan. Itulah permintaan daripada pesawah-pesawah sendiri. Okey, terima kasih banyak dan juga sedikit ulasan berkaitan dengan program yang hari ini. Jadual kempen bermula daripada subuh. Hari ini dapat solat subuh di Masjid Ar-Ridwan di Kampung Bistari Jaya dengan jemaah-jemaah di sana, alhamdulillah. Kemudian dapat santai pagi dengan roti canai dengan nasi lemak di Bistari Jaya. Bistari Jaya ni Kampung Lombong Kampung Lombong, kalau untuk pengetahuan semua yang ada Kampung Bistari Jaya. Kampung Bistari Jaya ni kampung Unicel, senang cerita, kampung Unicel. Jadi alhamdulillah dapat bersantai dengan jemaah-jemaah masjid dan juga dari penduduk kampung. Kemudian teruskan dengan program ziarah kasih. Ziarah kasih, saya ingat hari ini saya di kawasan itu telah dapat saya ingat dalam 11 ke 15 rumah. Saya terlupa nak kira sebab dia bertambah-tambah daripada mula-mulanya jadualnya 7-8 dia jadi bertambah setiap lorong. Dia kata sana ada orang sakit lagi, sana orang sakit. Hari ini sebenarnya kita fokus tentang ziarah kepada pengundi-pengundi kita dan warga kampung kita yang sakit dan OKU. Kita fokus, maksudnya ini di Kampung Bistari Jaya kita ziarah mereka yang baru kemalangan, ada yang baru balik daripada operation, ada yang pelbagailah maknanya daripada, tapi keseluruhan ini yang terlantar kita dapat ziarah alhamdulillah hari ini. Memberikan sedikit sokongan moral kepada keluarga, khususnya mereka ada kalangan tu yang sakitnya nenek, yang adanya cucu, adanya yang sakit tu suami, yang jaganya isteri. Jadi ini perkara-perkara ini kita kena lihat secara jauh di pihak kerajaan, khususnya di kebajikan masyarakat. Bagaimana seorang isteri tak jaga suami, kalau suaminya tak dapat bekerja, siapa yang nak cari pendapatan dan anak kecil dan sebagainya. Jadi perkara ini kita kena teliti daripada sudut dalam membangun masyarakat mengendali. Saya selalu nyatakan, dalam kita membangun, kita tak boleh robohkan apa pun. Itu prinsip asas. Jadi ada orang sakit, betul kita boleh rawat, tapi masalahnya keluarga siapa yang nak tengok. Bila terlantar dekat rumah, siapa nak pergi cari pendapatan. Kecuali kalau mereka ada pendapatan tetap, tak apa dia tak kerja pun, ada sok-sok, ada
gaji harian yang berterusan. Tapi bagi mereka yang tak ada kerja, khususnya orang kampung, sawah contohnya. Pesawah, kalau mereka sakit, mereka tak pergi sawah, mereka tak ambil upah. Siapa nak jaga mereka? Siapa nak cari pendapatan mereka? Ini maknanya kita dari pihak kerajaan kena melihat ini secara teliti. Jadi sebab tu kita buat ziarah kasih tadi. Alhamdulillah kita dapat di kawasan Mistari Jaya, Kampung Mistari Jaya itu yang pertama. Kemudian saya ke Kampung Idaman. Di Kampung Idaman 6 rumah yang kita ziarah juga perkara yang sama. Yang balik baru operasi jantung, ada yang potong kaki, ada pelbagai lah yang sakit, yang terlantar sebagainya. Dan kemudian saya ke Kampung Hang Tuah. Kampung Hang Tuah dalam 7 rumah. Dan juga tim daripada Ladang Tanah Marem kita ziarah. Saya ingat 1, 2, 6. Ya, 6 rumah yang kita dapat ziarah juga di Ladang. Itu juga perkara yang sama. Ada yang kemalangan, ada yang warga diterlantar, tak ada. Ini juga saya ingat kena beri. Kenapa ada yang katakan bahawa ketika nak pilihan raya saja kita ziarah? Tak ada. Ziarah kita laksanakan berterusan. Dan kita berterusan, bukan tak kira hari pilihan raya tak ada pilihan. Cumanya sebab tu kita tahu rumah, berapa rumah. Cuma kita tak dapat kesan, mungkin ada yang balik baru 2 hari lepas, ada yang baru balik semalam. Yang itu kita tambah tu sebab dia baru. Dan itu antara. Kemudian selepas daripada Ladang Tanah Marem, kita sempat singgah di Taman Raja Musa. Taman Raja Musa pun saya ingat kita ziarah 3 rumah, sempat 3 rumah. Kemudian yang akhir kita singgah di Taman Manika Wasagam. Itu 1 rumah. Kita akan sambung besok ziarah. Esok kita akan bagi tumpuan di Kampung Sungayu. Kampung Sungayu ni kampung besar. Kampung ini juga dia bersempadan dengan kawasan sungai dan juga pantai. Pantai Paya Bakau lah, tak adalah pantai boleh nak berenang. Jadi insyaAllah besok kalau siapa ada yang dengar daripada live ini, yang nak tengok betul ke cerita yang Paya sebut, esok datang subuh bersama-sama dengan Paya di kampung Masjid Kampung Raja Sungayu. Lepas tu kita akan ziarah daripada rumah ke rumah. Juga kita akan buat ziarah kasih. Kita bagi fokus kepada warga Mas, kepada mereka yang terlantar, mereka yang sakit, yang baru balik daripada hospital dan sebagainya. Saya ingat itu. Ya, terima kasih banyak kepada seluruh tenaga media yang memberi liputan terus kepada N09, khususnya bagi calon nombor 1 Pak Ya. Ya, terima kasih kepada petugas media. Okey. Terima kasih. Siapa nak minum pergi Kasim. Nanti Atan